Kita sambung lagi dalam pelajaran pertengahan permainan ataupun middle game. Okay? So middle game, kalau sebelum ni saya bagi idea bahawa kita kena tengok dahulu apakah move terakhir lawan, apa dia nak buat macam soalan exam. Dia nak buat apa? Dia nak buat checkmate ke? Dia nak makan kita punya piece ke? Dia nak makan kita punya pawn ke? Anything dalam kepala awak kena fikir. Yang kedua, awak punya move, pastikan bahawa ada tujuan. Tujuannya kita nak buat checkmate ke? Kalau tak boleh buat checkmate, apa yang kita boleh buat? Kita boleh makan piece ke? Bila kita makan piece lawan, sekurang-kurangnya kita ada advantage. Bila ada advantage, membawa kepada kelebihan bila nak masuk ending nanti. Okey. Dan yang ketiga, kalau tak ada move sangat, kita cari move yang terbaik lah. Move yang terbaik. Okey, so semua tu adalah basic idea. Tapi sekarang ni saya akan kupas satu persatu. Di dalam masa kita bermain dalam middle game, apa yang kita perlu perhatikan. Awak hanya bermain 64 petak. Okey. Sekarang ni dalam permainan catur, awak kena fokus kepada 64 petak ni. Mestilah nak main catur tak ada dah orang kata apa nak kena lalai. Sebab tu dalam catur ni dia penuh dengan konsentrasi. Okey. Okey, jadi kita fokus kepada fox. Fox ni kalau macam dalam bahasa Melayunya kita panggil serampang dua mata, ataupun macam garpu lah. Maknanya kita boleh ada dua, orang kata apa, dua tujuan. Maknanya pada masa sama apabila dia fork ni ataupun bercabang lah, bila dia bercabang dua tu, maknanya seolah-olah macam salah satu tu garanti kita boleh makan. Yang ni adalah penting. Elemen ni adalah penting apabila awak bermain. Cuba cari benda-benda macam ni semasa middle game. Okay. So contoh lah, contoh kalau saya ada rook dekat sini ke, queen dekat sini, contohnya kita ada king. Okay. Kita ada rook lah, contoh saya bagi tahu. Okay. Okay. Sama ada kita boleh fork dekat sini, iaitu kita ada kuda. Ini idea. Saya tahu king boleh makan. Relax. Ini idea. Kalau saya nak buang king pun tak apalah. Awak fahamlah idea dia. Kadang-kadang pelik, kadang-kadang macam ni. Macam mana pula coach dia boleh makan? Tak ada. Ini idea fork. Saya nak cerita idea fork dulu. Okay? Sabar. Jangan gelojok. Okay? So katalah saya ada knight dekat sini. Okay. Sebenarnya knight kat sini dia fork. Maksudnya satu dia boleh makan rook, satu lagi dia boleh makan kuda. Boleh makan queen. Katalah tak ada king lah. Awak mesti serabut dia kan. Kenapa king tak makan tu coach? Tak ada, tak payah fikirlah. Gitulah maksud saya. Ataupun dengan kata lain, saya support lah dengan bishop sini. Okay, katalah sini ada pawn dekat sini contohnya. Makan kat sini, maknanya ini akan jadi fork. King nak makan tak boleh sebab bishop jaga. Kena clear lah. Sekarang ni kalau tak clear susah. Nanti ada orang tegur. Contohnya lah, lantak lah orang nak tegur ke apa dan sebagainya. Okay, so kita santai saja ni. Okay, maknanya knight check dekat sini. Bukan check ni. Knight pergi F7 bermakna knight sama ada dia mengancam queen ataupun dia mengancam rook. Bermakna bila dalam keadaan ini, katalah queen ni dia buat move selepas itu, dia buat pergerakan selepas itu, maka knight boleh makan rook. Okay. Bermakna benda-benda macam ni yang awak kena sentiasa perhati. Kalau ada peluang, bolehlah buat masa middle game. Sebab middle game tu first kali, of course, apabila awak faham opening, maka dia akan masuk middle game yang cantik. Okay?
Saya tak cerita lagi opening, contoh-contoh opening Saya cerita basic idea. Biarlah kita faham dulu basic idea daripada kita nak terus hafal opening dan sebagainya lah. Yang tu extra work lah Yang dalam video saya ni saya nak bagi dulu basic idea. Okay. Sama juga kalau kata kuda ni dekat sini, okay, contohnya. So bermakna kuda ni check. Okay, kata queen sini. Kuda di check. Ini lagi bagus. Apabila awak ada fork macam ni, bila melibatkan king, bermakna kita check king, pada masa yang sama kita mengancam rook. Jadi bermakna ini adalah kelebihan kepada putih, sebab king memang terpaksa bergerak kan. Apabila kita check, king mesti bergerak, wajib bergerak. Jadi bermakna kalau kata king bergerak ke sini ke, maknanya kuda ni boleh makan rook. Andai katalah rook ni masih jaga kuda, kita masih lagi untung. Kalau beginner sangat ataupun kalau masih amatur lagi, buat mathematic calculation dululah. Kuda dengan rook. Rook 5 markah, kuda 3 markah. Okay. So tanpa ragu-ragu kuda ni boleh makan rook. Itu secara matematik lah. Saya tak cerita lagi position. Position tu cerita lain pula lah. Ini maknanya dari segi awal-awal ni, awal-awal bermain mungkin ambil lah untung dululah. Ambil untung dulu. Keuntungan pun bukan menjaminkan orang kata kemenangan. Okey, so bermakna kalaulah bermakna dekat sini knight check dekat situ, maka knight dengan rook. Okey, jadi bermakna ini dalam keadaan check, ini adalah dalam keadaan fork knight. Okey, sama juga kalau ada kita castling macam ni dan queen dekat sini. Okey, katalah knight pada asal dekat sini. Okey, knight bergerak ke sini. Bermakna knight bergerak ke sini, knight akan fork queen, knight akan fork. Dia akan fork lah, maknanya dia mengancam queen, dia mengancam rook. Bermakna ini adalah kelebihan kepada pemain putih lah. Contohlah bila dapat fork ni secara tak langsung memang bagus lah. Sama juga kalau macam ni, lagi bagus. Tiga pilihan awak boleh buat. Yang nak makan queen ke, nak makan rook ke. Kalau kita fikir matematik, kita makan queen lah, sebab king dah memang kena check, dia kena gerak king. So pilihlah. Sebab tu awal-awal slide tu, awal-awal video, fahamkan dulu nilai-nilai catur. Queen jauh lebih besar 9, rook 5, kuda 3, bishop 3, pawn 1, king infinity, whatever lah. Okay, jadi maknanya kena faham. So ini adalah contoh-contoh yang kita ada. Alright. Katalah saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh dekat you all. Okay, so dalam posisi yang ni katalah awak adalah sebagai pemain hitam. Okay. Bila kita tengok dalam keadaan yang ni, sebenarnya kalau kita bilang pawn maknanya masih lagi equal. Maksudnya ada 7 pawns yang ada pada kedua-duanya. Hitam juga ada queen, putih ada queen. Okey, katalah pada masa ni hitam membuat gerakan. Okey, awak sebagai hitam, awak membuat gerakan. Okey. Jadi, apakah gerakan yang terbaik? Okey. Perhatikan, ini dalam topik forks. Okey. Yang saya cerita tadi adalah knight forks. Okey. So, apakah gerakan yang terbaik? Okey, betul. So, knight E4. Okey. Knight E4 sebenarnya dia dalam keadaan check, dan dalam keadaan masa sama dia tengah mengancam juga queen. Jadi bila fork macam ni, queen ni akan mati. Okey. So itulah kelebihan dia. Alright. So maknanya
itu adalah Knight Fox lah. Jadi saya tak cerita in detail lah, cuma just nak faham bahawa ini adalah dalam keadaan Knights yang boleh membuat fork lah. Jadi kalau King gerak sekalipun, awak boleh makan lah, sebab awak dah faham yang Knight dengan Queen boleh ditukar dengan baik. Okay, so itu adalah Fox untuk Knight. Ingat, okay, sebab tu saya kata sebelum nak pergi in details, kita faham dulu basic-basic strategi taktik yang ni. Nanti akan banyak manfaat untuk you all lah. Okay, alright, selain daripada Knight, kita juga boleh menggunakan Bishop. Kita juga boleh menggunakan Bishop. Ataupun kita juga boleh menggunakan Pawn. Asalkan kita mendapat kelebihan. Bermakna kalau katalah, contohlah saya bagi dekat sini, saya bagi satu contoh. Katalah ada dua, macam ni lah, Knight dekat situ. Saya bagi contoh, awak ada Pawn dekat situ contohnya. Okey, letaklah mana-mana kat sini. Okay, contoh macam ni. Katalah peluang untuk hitam yang bergerak dekat sini. Okay, bila peluang hitam bergerak dekat sini, apakah the best move yang kita boleh dapati daripada posisi ini? Jadi best move adalah D5. Sebab apa? D5 ni menyebabkan pawn ini memberikan tekanan kepada putih, iaitu dia akan fork dengan bishop dan juga kuda. Bermakna salah satunya boleh dimakan selepas itu. Sama ada kalau kuda yang bergerak, bermakna dia boleh makan bishop. Dan kalau dilarikan bishop, maka dia boleh makan kuda. Okey, so itu adalah fork. Apa lagi fork yang kita boleh belajar? Okey, sebagai contoh, kalau saya ada dekat sini dan rook dekat sini. Contoh, ini contoh. Saya susun saja, saya letak saja. Saya tak ada ikut buku lah. Senang, kita nak bagi contoh lah. Santai-santai je. Okay, santai-santai saja. Okey, santai-santai. Katalah macam ni lah contoh. Okey, so sekarang ni katalah dalam posisi yang ni, putih akan buat gerakan. Putih akan buat gerakan. Okey. Dan dalam posisi ni ada dua rook, ada bishop dan sama, tetapi pada masa ni putih akan buat gerakan. Okey. Jadi bermakna the best move yang kita jumpa adalah kat sini lah. Bishop B5. Di mana bishop ni sedang membuat gerakan fork lah. Sama ada dia fork dengan rook ni ataupun juga dengan rook ni. Salah satu bergerak, bermakna salah satu boleh dimakan. Ingat salah satu bergerak, salah satu boleh dimakan. Jadi itulah keuntungan apabila kita buat fork lah. Kita buat fork. So itu kelebihan lah. Bishop pun boleh, rook pun boleh kalau nak buat fork. Sebagai contoh, kalau ada kat sini, sebagai contoh, dekat sini kan, contoh macam tu kan. So bila nak buat ni, antara kuda dengan bishop, awak boleh buat this is fork juga. So fork ni maksudnya kita akan dapat lah, kita akan dapat salah satu. Apabila salah satu piece tu bergerak, maknanya salah satu piece lagi kita boleh dapat lah. Kita boleh dapat. So banyak lah fork dengan queen pun boleh dan sebagainya. Jadi yang saya nak cerita adalah fork. Fork ni maksudnya serampang dua mata. Satu attack, satu lagi lepas dia lari saja, satu lagi kita akan dapat. Kalau satu kita fork check pun kita akan dapat salah satu. Okay, so cukup dulu untuk bahagian topik. Kalau orang Melayu, orang Malaysia kita panggil cabang je, cabang dua. Cabang dua. Ini pun fork, contohnya lah. Contohnya macam ni. Ini pun
ini pun boleh fork lah. Tapi kadang-kadang bila fork tu tak semestinya kita boleh makan juga. Mungkin rook boleh lari dekat situ dan menjaga bishop tersebut. Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Okey, sekian, terima kasih.